Asakar badru alaina Wadaya minil suduri Mislahu hikmahana Wasallam Sallallahu ala Muhammad Saya salah masuk sembang ke mana tadi? Masuk je masuk. Ya. Salam. Allah. Okey. Mari umumkan kita bahas keberhasilan. Allahumma salli ala Muhammad. Biar pula disebut ni. Allah. أشرق البدر علينا واصطفت منه القلوب مثله رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله على الرحمن الذي بالسرور أمان الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلاة عليه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رضي الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله أجمعين ya Allah ya Tuhan kami yang agung maha suci kami beri bagimu ya Allah Tuhan untuk habiskan alam salam dan segala berkat dan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Ya Allah ya Tuhan kami ikan tangan padamu ya Allah di petang yang berbahagia ini ya Allah mohon minta padamu ya Allah agar kau sempurnakanlah majlis yang kami adakan pada hari ini ya Allah yaitu majlis sambutan Rasulullah SAW mengingati kekasihmu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah pertemuan kami lagi pertemuan yang kau redai ya Allah dan mendapat rahmat bimbingan darimu ya Allah dan terlindung daripada bencana awal dari dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami satukanlah hati kami dengan agamamu ya Allah. Inilah kami dengan agamamu ya Allah. Ajarlah kami dengan agamamu ya Allah. Istiqlah kami sudah dapat ya Allah mengamalkan agamamu ya Allah sebagaimana yang kau anugerahkan kepada orang yang kau redai di dunia dan akhirat. Ya Allah ya subhanakallahumma tahiyyatu bi assalam Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan sahabat saya Pengisi Majlis Tuan Haji Ustaz Terus Adu Aziz selaku Pengisi Dakwah Perkasa di Johor merangkap Pengisi Parlimen Pontianak. Yang bahagia Syekh Haji Muhammad Nazri Rahman dari daerah Batu Pahat, dan kita bersyukur hari ini beliau dapat hadir dan insyaAllah kita dengarlah ceramahnya supaya kita mendapat manfaat seluruhnya. Sahabat-sahabat dua hadir dalam majlis yang ini, saya ingin menerangkan cuma beberapa minit saja, iaitu memperkenalkan bahawa Perlembagaan Perkasa Malaysia kita pegang pada pasal tindakan terjual dan bertambah perkasa. Saya terangkan ini untuk Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis Tuan Haji Ustaz Firdaus Abdul Aziz. Dah lama dah saya kenal beliau ni masa di Pontianak. Tak berubah-ubah. Yang saya muliakan yang bahagia Tuan Haji Umar Gaus Umar Yusof, yang di-Ketua Perkasa Video, juga pengurusi sambutan Majlis Rasul kita pada hari ini, serta barisan ahli-ahli jawatan kuasa ini. Juga tidak lupakan kepada Tuan Imam Masjid kami Pekan Rengit, juga kepada Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, lupa kepada Ketua Balai Purnada. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang mulia ini, pada petang yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali bersifat langit, kita kena bersifat tanah. Lagilah kita yang tanah hampir dengan tanah ni, lebih-lebih lagi dituntut. Cakap kita, kelakuan kita, tingkah laku kita, anggota kita, pandangan kita, mata kita lebih banyak ke tanah, bukan ke langit. Hari ini ramai orang walaupun dia daripada tanah, tapi sifatnya melangit. Tak boleh. Kalau kita tengok usaha Rasulullah SAW, cerita tentang Nabi ni dah tahu dah kita. Dia Nabi yang terbaik, pengurus segala Nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Sehingga kan Allah letakkan beberapa syarat. Kalau nak sayang aku, kena sayang dulu dengan Rasulullah ni. Memang tidak ada tolak banding. Apa yang saya boleh sebut dengan tuan-tuan, Rasulullah ini adalah satu-satunya manusia yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Mana kalau nak cari hamba yang paling terbaik sekali, dia. Hamba yang paling bersih sekali hatinya, dia. Hamba yang paling baik akhlaknya, dia. Tak ada orang lain. Dan kita memang tak akan jumpa manusia seperti ini. Nak bagi tahu bagaimana kita boleh ambil idola kita Rasulullah ni untuk bantu kita jadi manusia yang terbaik juga. Maknanya apa? Rasulullah ni nilaiannya sebagai hamba sangat tinggi. Kita pun hari-hari ni sebenarnya selalu mempertahankan nilai. Cakap, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, mesti sesuai dengan nilai kita sebagai manusia yang terbaik. Inilah tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nak memastikan manusia ni jangan sampai jatuh nilainya. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah cipta kita, dia bagi satu arahan kepada kita, diperintahkan kita, dia beritahu kita apa tujuan Allah cipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Jadi ibadah ini merupakan satu nilai tambah Allah beri kepada kita. Apa pun yang tuan-tuan nak buat, dia mesti sampai tahap ibadah. Kalau kita makan, jangan sama macam ayam makan, kucing makan. Sebab apa? Sebab kita makan jadi ibadah. Kita duduk ni pun tak boleh sama dengan makhluk lain yang boleh duduk. Kita berdiri lah macam mana pun, dia kena jadi ibadah. Ibu-ibu masak kat dapur tu kena pastikan sampai jadi ibadah, baru dapat ganjaran pahala daripada Allah. Kita hantar budak sekolah pagi-pagi, kita ambil tengah hari, pergi balik kita tu pastikan dapat nilai ibadah. Jadi manusia terbaik ni dia mesti buat kerja sampai tahap ibadah. Apa maknanya? Maknanya apa? Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mendirikan solat,
Orang ni solat, dia semayang, dia rokok, dia sujud. Kenapa dicelakakan Allah? Allazina hum an solatihim sahun. Ada kelalaian pada hatinya. Maknanya ilmu tasawufnya tak sempurna. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Jadi ilmu ni ada 3 saja. Tuan-tuan pergilah mana-mana pun bawa 3 ilmu ni. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fiqh, ketiga ilmu tasawuf. Ibu-ibu kalau masak dekat dapur tu kena ada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ayah-ayah kalau pergi kerja tak kira lah pergi tangkap ikan ke, pergi nyawik ke, berniaga ke, bawa 3 ilmu ni. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tu syarat kata Imam Ghazali nak kita punya kerja ni jadi ibadah. Bila sebut ilmu tauhid, ilmu tentang Allah. Hari ni ramai sebenarnya di antara kita tak belajar dengan betulnya berkaitan dengan Tuhan kita. Dulu kita sekolah tahun bila darjah 6, darjah khas. Sebab itulah bagi kita orang dewasa ni, lebih-lebih lagi kita dah warga emas ni, saya pesan belajar. Hari ni ramai sebenarnya orang yang usianya naik 20, 30, 40, 50, 60, 70, tapi ilmunya tak naik-naik. Macam mana nak jawab kalau Allah datangkan kuliah? Hari ini timbul macam-macam ajaran sesat. Kenapa? Kerana tak kenal dengan Tuhan, tak kenal dengan Allah SWT. Kita pun kadang-kadang terlibat sabuk, marah dengan takdir Allah itu sendiri, tak puas hati dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Kita, tapi kita tetap tak ada hubungan yang baik dengan Allah SWT. Ini saya pesan kena mengenai ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu sifat. Yang keduanya ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu undang-undang, hukum hakam, wajib, sunat, makruh, harus, haram. Kita ni pergi mana-mana ni kena bawa 5 hukum ni. Orang naik motor tu ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada harus, ada haram. Kita buat kerja apa pun, memang kita hidup seharian pun daripada pagi sampai ke malam penuh dengan hukum hakam. Bangun pagi je dah ada hukum. Apa dia? Baca doa bangun tidur. Apa hukum? Wajib ke, sunat ke, makruh ke, harus ke, haram. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Kemudian dengar pula suara muazzin azan subuh. Dah ada hukum. Wajib hukumnya solat. Tak boleh terus solat. Tak sah solat kalau tak mengambil wudu. Ada hukum lagi. Ketika ambil wudu tu pun ada hukum berbagai-bagai. Nak ambil wudu masuk bilik air tu pun ada doanya. Doa masuk lain, doa keluar lain. Pergi ke masjid tu pun, masuk ke masjid ada hukum lagi. Nak duduk saf mana pun ada hukum lagi. Ilmu, amal, ikhlas, lama-lama dia jadi takut nak buat perkara-perkara yang bertentangan dengan larangan-larangan Allah SWT. Dia ada kesan. Nak mengumpat orang tu dia takut. Nak tengok benda-benda haram dia takut lah, tak nak. Jadi macam tu. Kalau tak ada iman, pakai bila pun tak boleh bersatu. Kena ada iman. Apa disebut? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Syarat bersaudara tu mesti begitu. Begitu juga yang Nabi sebut. Apa dia sebut? Lupa dah. Nanti dia ingatlah. Tapi nak bagi tahu, kalau tuan-tuan ada rasa tak suka dengan orang, ada rasa benci dengan orang, ada rasa tak puas hati dengan orang, itu tanda apa? Tanda iman kita tak sempurna. La yu'minu ahadukum. Baru ingat, tidak sempurna iman seorang kamu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mengasihi orang lain sebagaimana dia mengasihi diri dia. Jadi kalau ada rasa kebencian pada orang lain, tanda iman kita tak sempurna. Maka kena belajar lagi, kena mengaji. Macam mana nak jadi orang yang sentiasa pengasih penyayang.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi ni walaupun dijamin syurga, manusia terbaik, diampun segala dosa, tapi ujian tetap Allah bagi pada dia. Betul tak? Diuji. Kalau ikut Nabi tu dah dijamin apa-apa, tak payah ada ujian apa-apa kan? Tak, dia diuji. Ujian Nabi ni bukan untuk dia. Dia tak ada masalah nak ada ujian, tapi untuk kita. Kita ni semua tengok macam mana Rasulullah mengatasi ujian Allah. Kebanyakannya Nabi lepas, Nabi lulus. Allah bagi hitam, dia putihkan. Allah bagi keruh, dia jernihkan. Allah bagi gelap, dia terangkan. Allah bagi masam, dia maniskan. Ini Rasul. Jadi bukan untuk dia, untuk kita. Dia menakwakan. Sebab tu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah pilih ni, mana ada syarat? Mana ada syarat jadi Nabi? Tak ada. Kalau ada syarat, ramai yang mohon. Tak ada syarat. Allah pilih. Bukan kerana amalan. Amalan ni ramai sahabat-sahabat hebat amalannya. Allah pilih. Inilah manusia-manusia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak ambil contoh ni bukan kerana kita nak jadi Nabi, bukan. Tapi kerana kita nak mengambil keberkatan. Kerana kita tahu perjalanan kita hidup ni ada dua alam. Satu di dunia, satu di akhirat. Percayalah tuan-tuan, saya ulang balik. Kita ni hidup makin hari makin jauh tinggalkan dunia, makin dekat dengan akhirat. Hari ni makin jauh kita tinggalkan dunia, besok lagi jauh tinggalkan dunia. Harus nanti. Tadi disebut ini program pertama peringkat negeri, mana saya pergi kampung tu, la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Tak boleh lewat sesaat, tak boleh cepat sesaat. Sampai masa habis. Sampai situ saja kita punya bahagian hidup, rezeki kita itu. Kita mengingati jasa-jasa Rasulullah SAW dan dapat menambahkan lagi keimanan dalam hati. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini dipilih oleh Allah sebagai kelompok yang akan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebelumnya dibuktikan penerima sosialnya dan penerima sosialnya penerima sosialnya Bila tulis, mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan, kesilapan sepanjang majlis ini dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan kemaafan itu Allah SWT akan tambah keimanan kita dan juga mudah-mudahan kita bertemu di masa-masa yang akan datang. Dengan ini, biar saya ucapkan terima kasih. Dan seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.